Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada semua pelajar lelaki perempuan. Hari ini kita boleh berjumpa pula pengajian kita dalam klip yang kedua. Pada kali ini klip yang kedua, penggal yang kedua. Kepada semua pelajar, mari kita sama-sama mengaji bersama dengan Cikgu Lee, pelajar kelas Moneng Thap Neng Sapa Moneng Thap Chit. Mari kita sama-sama kita belajar ilmu fiqh. Kepada semua pelajar, ambil buku, ambil kitab dia, baca ni ilmu fiqh. Kali gitu kepada semua pelajar hari ini klik yang kedua, kita buka pelajaran 8. Pelajaran 8 kepada semua pelajar, iaitulah pelajaran 8. Di sini kita mulai belajar hari ini. Pelajaran 8 hari ini tajuknya, baca dia pelajaran 8. Kepada semua pelajar, tengok di pelajaran 8, maudhu' tajuk dia Salatul Kusufain. Salatul Kusufain. Hari ini maudhu' tajuk baru yang kita tak biasa dengar. Bila kita tak biasa dengar, mana kata mujud hari ini kita boleh mengaji sekolah agama. Sekiranya ibu bapa kita, ayah kita dan mak kita ataupun siapa dia, kita duduk di bawah jaga siapa dia, sekiranya dia tak hantar mengaji sekolah pondok, sekolah agama, ilmu pengajian agama kita tak pandai. Sebab tu mujud hari ini kita mari sama-sama kita dengar, kita belajar ilmu fiqh, iaitu satu ilmu yang baksa, yang bangkap, wajib di atas kita kena belajar dan kena reti. Sudah kita reti, belajar dah, kita beramal, kita patibat. Kali gitu hari ini pelajaran 8. Kepada semua pelajar, tengok di pelajaran 8, baca dia tepat surat merah tu, Salatul Kusufain. Salatul Kusufain. Apa dia? Gambar dia, kita balik muka surat, muka 57. Muka 57. Kita tengok di sini kepada semua pelajar, balik muka 57. Tengok dulu, Cikgu Lee nak baca. Baca dia dalam 4 segi besar tu, baca dia solat sunat gerhana matahari dan bulan. Solat sunat gerhana matahari dan bulan. Cikgu Lee baca dulu. Tajuk dia ni solat sunat, manakah sembahyang sunat, cara semaya sunat. Apa dia? Gerhana matahari dan bulan. Jadi cerita dia dalam ninya, kita semaya sunat, orang kapur dok panggil gano-gano. Gano bule makan di gano matahari, ataupun bule makan di gano matahari pun gano juga. Kalau gitu hak betulnya gerhana, bukan bule gano tu dah, gerhana. Kalau gitu tengok sekali lagi, Cikgu Lee nak baca. Solat sunat gerhana matahari dan bulan. Jadi bila berlaku, bila jadi gano bulan, gano matahari dalam agama Islam ni, dia suruh semaya. Kalau zaman dulu bila ada gano matahari, gano bulan, gano matahari, gano bulan ni dia jadi malam. Orang panggil bulan sakit. Orang kapur dia panggil bulan sakit. Gano matahari dia jadi tengah hari. Matahari gelap, bulan pun gelap. Kalau gitu dalam agama Islam ni dia suruh mula dengan semaya. Zaman dulu dia tak semaya.
Dia buat balas mana? Dia turut agama orang dulu. Kerana dia tak tahu dalam agama Islam ni suruh buat apa. Dia apa? Bila ada gana bulan malam tu, dia ambil batai kayu, dia katak pakai kayu, suruh pakai kayu buah. Kadang-kadang anak dia hak alah-alah duk tidur, dia gerak suruh bangun. Dia takut anak dia tu jadi bisu. Tu kepercayaan hak zaman dulu. Kalau gitu dalam agama Islam ni kita belajar dah hari ni, bila ada gerhana bulan, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, gerhana matahari di dalam agama Islam ni, dia suruh semaya, tak ada suruh buat muka lain dah. Kalau gitu tengok balik bawah tu pula. Balik bawah tu dia tulis apa tu, bahasa Arab depan tu, alif lam kaf sin waw po. Baca dia al-kusuf. Balik bawah tu pula al juga tu, cuba tengok alif lam ko sin waw po. Baca al-kusuf. Hak mula-mula baca al-kusuf. Yang kedua balik bawah al-kusuf. Balik atas tu kaf, balik bawah ko. Ku. Mula-mula ku, balik bawah ku. Al-kusuf. Balik atas tu. Balik bawah baca al-kusuf. Dia tulis sama banyak tu. Kalau gitu dia mau tengok mula-mula. Tepat dia tulis al-kusuf. Lepas dia buat taukab. Gapa dia ada? Al-kusuf. Tengok sama-sama, cikgu boleh baca dulu. Al-kusuf ialah hilang cahaya matahari semua atau setengahnya. Al-kusuf ialah hilang cahaya bulan semuanya atau setengahnya, atau dinamakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini semua belajar tu ya sudah setahu dah. Kalau kita tengok al-kusuf, gapo dia al-kusuf? Bahasa Arab kata al-kusuf ialah hilang cahaya matahari semua atau setengahnya. Kusuf-kusuf ni hilang cahaya matahari. Mana matahari yang kita tengok tengah hari tu dia panas. Hilang cahaya matahari, mana gaib. Cahaya matahari ada cerah macam tu, gaib, gelap, gelemak. Semua gelap. Atau setengahnya, ataupun ia gelap setengah. Al-kusuf ni mana kata cahaya matahari ada cerah tu, ia hilang gaib, gelap semua. Ataupun ada cerah-cerah tu, dia gaib setengah je. Tu dia panggil kusuf. Yang kedua pula balik bawah al-kusuf. Apa dia al-kusuf? Al-kusuf ialah hilang cahaya bulan semuanya atau setengahnya. Al-kusuf ni hilang cahaya bulan. Ni waktu malam bila ada gana bulan, bulan ada cerah tu, dia kata hilang cahaya bulan, gaib, gelap gelemak. Tu al-kusuf. Atau setengahnya, kadang-kadang matahari bulan tu dia gelap sekerak ya, gelap sebelah ya. Tu mana al-kusuf ia ada cara ke gana matahari, al-kusuf ia ada cara ke gana bulan. Tengok sambung lagi. Atau dinamakan gerhana matahari dan gerhana bulan. Tu dua-dua kusuf tu. Baik. Tu kita sudah tahu dah tu. Kalau gitu kita tengok sambungan pula. Balik bawah zona yang pertama. Cikgu nak baca, tengok dulu. Hikmat Allah Ta'ala jadikan gerhana matahari dan bulan tidak lain ialah untuk memberi amaran keras kepada penyembah-penyembah matahari dan bulan, bahwasa Allah menjadikan kedua-duanya itu bukanlah untuk disembah, bahkan suatu
nikmat terbesar ialah untuk memberi kemudahan, kesenangan dalam kehidupan seharian manusia. Bahkan semua makhluk tak dapat hidup andainya tak ada matahari dan bulan. Lantaran itu, jika sekiranya matahari dan bulan itu dianggap Tuhan, nescaya kedua makhluk itu dapat menahankan daripada berlakunya gerhana terhadap keduanya. Kalau gitu ni cikgu boleh baca dulu. Gambar dia tengok baris yang pertama. Tepat dia tulis hikmat. Hakah mita baca hikmat. Hikmat ni apa dia hikmat? Faedah dia. Faedah apa? Tuhan jadi gana matahari, gana bulan. Tengok baris yang pertama. Hikmat Allah Ta'ala jadikan gerhana matahari dan bulan. Faedah prajuk dia, faedah yang Tuhan jadi gana matahari dan gana bulan. Bukan jadi saja-saja tu dak. Bukan ia jadi dengan sendiri gana matahari, gana bulan tu. Allah Ta'ala Tuhan gerak matahari tu nak suruh jadi cerah, nak jadi gelap. Bukan dia mesti dengan sendiri tu dak. Buat apa tu? Tidak lain Tuhan jadi gana matahari, gana bulan ialah untuk memberi amaran keras kepada penyembah-penyembah matahari dan bulan. Tuhan jadi gana matahari, gana bulan ni Tuhan nak royak dengan nak tahu ham dekat Tuhan larang ke puak orang yang apa dia penyembah matahari dan bulan. Jadi nak royak kata masa tu masa dulu ni orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul, mudah kata orang yang tak percaya kepada Tuhan ni, dia kata bila berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, gerhana matahari itu dia kata Tuhan dia, dan gerhana bulan kadang-kadang Tuhan dia orang agama dulu, orang yang bukan duduk dalam agama Islam. Dia kata balas tu bila gerhana matahari timur, gerhana bulan timur, dia pun buat ibadat, dia sembah cara dia tu. Sebab tu Tuhan ayat kata bukanlah aku jadi gana matahari, gana bulan tu suruh menyembah, suruh sembah bulan, sembah matahari tu dak. Tengok sambung lagi. Bahawasa Allah menjadikan kedua-duanya itu, Allah ayat Tuhan kata Tuhan buat jadi kedua-dua tu, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari, bukan untuk disembah. Tuhan ayat kata aku jadi gana matahari, gana bulan tu bukan suruh sembah tu, bukan suruh percaya pergi sembah gana matahari, gana bulan tu. Bahkan suatu nikmat terbesar Tuhan jadi gana matahari, gana bulan tu jadi nikmat, jadi kita faedah kepada kita. Buat apa tu? Tuhan buat ada matahari, buat ada bulan tu. Sekiranya tak ada matahari dan tidak ada bulan, ia jadi lagu mana tu? Ialah, tengok baris yang ketiga di hujung-hujung dia tu. Ialah untuk memberi kemudahan, kesenangan dalam kehidupan seharian manusia. Tuhan jadi matahari ini memberi kemudahan. Kemudahan mana kata sekiranya tak ada matahari kak, kita nak duduk lagu mana dalam dunia ni gelap gelemak. Nak cari makan berjalan lagi mari gelap gelemak, takut pula dah tu. Dan dalam cahaya matahari ni pula tu, kis daripada Tuhan jadi matahari tu, ia ada cahaya matahari. Wak jadi tumbuh-tumbuhan food yang ada di atas dunia ni, dia boleh rasa juga hidup dia tu. Bila kena cahaya matahari tu, dia jadi segar, pohon kayu, daun kayu, pokok kayu, pohon kayu. Dan kita sendiri pun faedah juga. Tuhan jadi matahari ni
bila cahaya matahari terbit tu kena kulit kita, dia ada faedah kepada kulit kita, iaitu dia jadi satu vitamin D. Faedah lah tu. Jadi sebab tu kalau orang tak biasa kena panas tu, orang tu mudah kena penyakit. Sebab itulah faedah besar. Bahkan semua, baris 1, baris 2, baris 3, baris keempat di hujung sekali. Bahkan semua makhluk tak dapat hidup andainya tak ada matahari dan bulan. Tu ayat kata, bahkan semua makhluk, mingkoh lam waqah, baca makhluk. Semua makhluk. Apa makhluk? Mana kata kita buat tu hesa tu, orang panggil makhluk. Orang panggil benda baru jadi, benda kena jadi. Tuhan dengan kita ni, Tuhan dulu jadi. Sebab tu Tuhan ni tak boleh kita nak panggil kata makhluk. Benda baru jadi ni tak boleh Tuhan. Tu. Sebab tu makhluk ni buat Tuhan hak lain panggil makhluk, benda baru jadi berlaku. Semua hak hidup, hak nampak tengok tak nampak tengok di atas dunia ni, sekiranya tak ada matahari, jadi belah mana? Nak hidup susah. Tu dia. Tengok sambung lagi. Lantaran itu, jika sekiranya matahari dan bulan itu dianggap Tuhan, kalulah orang kafir dulu ni, orang sembah matahari sembah bulan tu, sekiranya kalulah gana matahari gana bulan tu jadi Tuhan, nescaya kedua makhluk itu, tentu matahari dan bulan tu dapat menahankan daripada berlaku gerhana terhadap kedua-duanya. Kalau matahari gana bulan, kalau matahari dan bulan tu jadi Tuhan, buat apa? Duk laku jadi gana matahari gana bulan. Dia kena break duk dia, tak sahaja jadi apa-apa. Sebab tu gana matahari gana bulan ni, orang agama yang bukan Islam tu dia percaya kata dia buat ibadat kepada dua tu. Kalau kita agama Islam tu tak ada. We tahu kata dalam agama Islam ni, bila jadi gerhana matahari, gerhana bulan, dalam agama Islam dia suruh solat, dia suruh semaya sunat. Balik muka 58. Muka 58 ni baca dia balik atas. Kita tengok di situ muka 58 tepat dalam 4 segi siliam tu. Kita tengok. Tengok dia boleh nak baca. Disyariatkan solat sunat gerhana matahari dan bulan. Tengok sekali lagi. Disyariatkan solat sunat gerhana matahari dan bulan. Disyariatkan. Lewat. Dalam agama ni, dia suruh semaya sunat gerhana matahari bila? Dalam agama Islam tu. Nabi suruh bila? Mula buat bila? Sedangkan gerhana matahari, gerhana bulan tu dia ada lama dah, tapi dalam agama tu dia suruh semaya mula bila. Tengok jona yang pertama. Solat sunat gerhana matahari mula disyariatkan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Tengok baris yang kedua pula. Manakala solat sunat gerhana bulan pula mula disyariatkan pada tahun yang kelima daripada hijrah. Tengok baris yang ketiga. Bila mana berlaku gerhana bulan pada tahun yang tersebut, maka orang-orang Yahudi melontar dengan anak panah dan memukul dengan gendang-gendang lantaran mereka menganggap sihir telah terkena kepada bulan menyebabkan gerhana. Begitu juga ada didapati setengah orang jahil melakukan di tempatan kita. Tengok Ustaz mula muka 58 tepat siliam 4 segi panjang tu. Disyariatkan mulai suruh dalam agama ni solat sunat gerhana matahari dan bulan. Dia suruh bila? Tengok baris yang pertama. Solat sunat gerhana matahari mula
disyariatkan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Semaya sunat gerhana matahari ni, hak gerhana matahari bila berlaku gerhana matahari dalam agama ni, ia mula suruh pada tahun yang kedua daripada hijrah. Mana tahun lalu ni tahun 1443. Kalau gitu dia mulai semaya tu masa Nabi tu tahun 0002. Pak kita pergi lep tengok. Jadi Nabi beralih pergi duduk di Mekah, hijrah pergi duduk di Madinah, cukup 2 tahun. Nabi pun mengajar umat fok-fok dia sana tu, mulai suruh pakat semaya sunat gerhana matahari. Tengok bagi yang kedua pula. Manakala solat sunat gerhana bulan pula, dia suruh semaya bila berlaku gerhana matahari dan gerhana bulan dia suruh bila tu? Mula disyariatkan pada tahun yang kelima daripada hijrah. Mana kata tahun 0005. Lah ni tahun 1443. Jadi mulai semaya sunat gerhana matahari dulu. Cukup tahun yang kelima, tahun hijrah. Cukup tahun yang kelima, Nabi pun mulai suruh semaya sunat gerhana matahari. Tengok bagi yang ketiga pula. Bila mana berlaku gerhana bulan pada tahun yang tersebut, gerhana bulan ataupun gerhana matahari, hak ni dia raya bila berlaku, bila jadi. Masa-masa Nabi mula, bila berlaku, bila jadi gerhana bulan pada tahun tu, maka orang-orang Yahudi, orang Islam, bila gerhana matahari, gerhana bulan, dia suruh semaya. Maka orang-orang Yahudi, orang kafir pula, orang yang bukan Islam, dia buat lagu mana? Bila berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, orang Yahudi, orang kafir, dia buat lagu mana? Tengok baris seterusnya. Melontar mim lam waw nun toro. Melontar mana pekau? Pekau ataupun panah, tagu. Dia panggil. Dia buat lagu mana? Melontar dengan anak panah dan memukul dengan gendang-gendang. Orang duduk dalam agama Islam ni, dia suruh semaya sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Orang Yahudi, orang kafir melontar, mana dia jing, dia panah dengan anak panah. Dia duduk di tanah ni, dia lenggak ambil anak panah dia panah naik atas langit tu. Dia betul dengan matahari, betul dengan bulan tu. Tu setengah puak. Dan satu puak lagi memukul gendang, palu gendai, gedung, palu gendai. Hak panah naik langit, panah lagi. Hak palu gendai lagi. Ni puak-puak Yahudi ni. Apa boleh dia buat balas tu? Apa boleh dia panah, dia palu gendai tu? Tengok, sama lagi. Mereka meroyokah, baca mereka jadi orang Yahudi ni. Mereka menganggap sihir telah terkena kepada bulan menyebabkan gerhana. Dia sihir, mana kata orang kafir, orang Yahudi ni, sihir ni mana kata bagi dia fikir kata ada orang buat kena kepada Tuhan dia. Kerana bulan dia kata Tuhan dia kata ada orang buat kena Tuhan dia, buat jadi bulan tu sakit, bulan tu gerhana. Apa tu dia panah, anak panah naik hamba. Hamba orang-orang buat kena kepada bulan dia, matahari tu. Bagi dia juga lah kata. Orang Islam dah. Tengok sambung lagi. Begitu juga ada didapati setengah orang jahil, ada juga setengah-setengah orang ni bukan belaka.
orang jahil, orang tak erti. Jahil bahasa Arab, orang tak erti. Ada orang tak erti, orang tak mengaji lah, orang tak mengaji agama, tak mengaji sasana, melakukan di tempatan kita. Orang Yahudi masa Nabi dia buat denung, tetapi di tempat kita ada juga setengah-setengah orang tu. Hak pasal gana matahari, gana bulan, jadi katok pakai kayu, pakai kayu buah. Tu dia lagu tu tu. Lepas agama Islam tu dia suruh lagu lain. Tengok sambung balik bawah pula. Tengok di sini. Kita tengok di situ. Tajuk hak lain pula. Tajuk kecil. Tengok di part segi hak panjang tu. Baca dia, hukum solat sunat gerhana matahari dan bulan. Hukum solat sunat gerhana matahari dan bulan. Hukum semaya gana matahari, gana bulan ni, hukum dia lagu mana? Wajib ke, sunat ke, balas mana? Tengok, jona pertama. Baris mula-mula. Adapun hukum solat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan, hukum dia lagu mana? Gerhana matahari, gerhana bulan ni. Ulama mengatakan sunat muakkad. Sunat, tapi tambah lagi. Sunat muakkad. Sunat, tapi sunat suruh buat. Baik buatlah. Gitu. Di atas orang-orang lelaki dan perempuan. Yusuf semaya, orang jatuh, orang tin, suruh semaya. Sunat juga, sunat muakkad. Sunat suruh buat. Dia berat dia suruh buat. Berkata tak buat pun tak apa. Ni dah sunat, tapi sunat suruh buat. Dia berat dia buat lagi. Baik buat. Itu dia. Bukannya dengan memukul, gendang atau sebagainya. Kalau agama Islam suruh semaya, bukan suruh palu gendai-gendai, suruh panah. Anak panah naik langit tu dah. Ni kita mengaji tinggal secara dalam lain ni. Kita nak buat pesan kita mengaji di whiteboard di paper tu. Tak serupa lah. Kalau kita mengaji dalam kelas tu, dia tak serupa dengan ni lah. Dia layak lagi-lagi. Ni kita mengaji dengan cara rekah. Baik. Kepada semua pelajar, kita balik muka 59. Muka 59. Tu dia. Muka 59, tengok di part segi. Dalam part segi tu dia tulis apa tu? Muka 59, baca dia. Dalil disyariatkan solat sunat gerhana matahari dan bulan. Dalil ni mana laktan? Hadis Nabi. Nabi suruh ke tak? Dia kata mana dalil? Mana hadis? Ada ni hadis yang kita nak mengaji ni. Dalil disyariatkan solat sunat. Dalil mana hadis Nabi? Ada. Nabi suruh. Suruh semaya gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada Nabi suruh. Tengok. Cikgu Lina baca. Tengok sambung dia. Adapun dalil disyariatkan solat sunat gerhana matahari dan gerhana bulan menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi suruh semaya gerhana matahari, gerhana bulan ni ada hadis. Kita tengok dalam pak segi panjang si kelabu tu. Dia mau tengok situ. Dari kelabu tu. Baca lagu mana? Cikgu nak baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. As-samsu wal qamaru ayatani min ayatillahi la yakhsifani limawati ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fad'ullaha wa kabbaru wa tasaddaqu wa sallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ni hadis. Wajib boleh baca ni. Kalau gitu tengok balik bawah. Maksudnya, maksud hadis. Pelewah hadis ni. Arti hadis awak baca sana ni. Tengok deh.
balik bawah tempat fandu. Matahari dan bulan merupakan dua dalil daripada dalil-dalil adanya dan wujudnya Allah. Bukanlah kerana kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat yang demikian, maka hendaklah kamu berdoa, bertakbir, bersedekah, dan hendaklah kamu bersolat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana kata hadis baca saat itu maksud lagu mana? Nabi kata matahari dan bulan, dua perkara ni. Matahari dan bulan juga merupakan dua dalil, dua tanda, dua kita boleh faham. Tuhan jadi matahari dan jadi bulan ni mana kata adanya Allah, dan Noya kata adanya Allah. Tuhan ada matahari dan ada bulan ni mana ada tuai dia, ada orang menjadi, ada orang buat, iaitu siapa dia? Allah Ta'ala. Ada Tuhan, bukan matahari jadi dengan sendiri, matahari jadi dengan sendiri, bulan jadi dengan sendiri, itu dah. Kita agama Islam ni kena yakin, kena percaya kata Allah menjadi matahari dan bulan. Tengok bagi yang kedua pula. Bukanlah kerana kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Ada setengah orang yang main dulu, bila ada gana matahari, gana bulan, dia pahal kata ada orang nak mati ramai ni, ada orang nak mati banyak ni, ataupun ada orang nak hidup, orang beranak mari pasang-pasang, orang pelak-pelak ni. Tu orang percaya lagu tu zaman dulu. Maka apabila kamu melihat yang demikian, Nabi kata apabila mu tengok gana matahari, tengok gana bulan, hak mana tu mu buatlah mana? Maka hendaklah kamu berdoa. Ya suka berdoa. Ada agama Islam ni berdoa, akik tangan berdoa. Itu kita minta apa pun. Bertakbir, suruh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suruh kata gitu. Bersedekah, bila ada gana matahari, gana bulan tu suruh sedekah. Sedekah kau orang susah lah, nak sedekah apa tak kira, sedekah apa-apa. Atau ada agama suruh tu. Dan hendaklah kamu bersolat. Ya suruh semaya, tak kira lah semaya gana matahari, gana bulan dalam agama Islam. Ni kita ngaji dah. Kita tak satu ikut sel lah. Kita tu boleh klik royak ke orang tua kita, ayah dan mak kita, dia beradik kita, kata kita mengaji dah. Dalam tajuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Bila ada jadi gana matahari, gana bulan dalam agama Islam ni, dia suruh solat, suruh semaya. Sekadar itulah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi